Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Wani bersama saya Nazri Kahar. Pada pagi tadi, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Mohamad Noor didakwa di Mahkamah Session Selayang yang berkaitan dengan dua tuduhan yang dikenakan ke atas beliau, iaitu isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan juga isu penubuhan kerajaan perpaduan yang beliau sampaikan ketika satu ceramah politik di Selayang pada minggu lalu. Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional ini didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Jadi kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Itu fakta kes yang dikenakan kepada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Mohamad Noor. Jadi untuk melihat perkara ini berkaitan akta-akta yang sedia ada untuk menangani isu kaum, agama dan juga raja-raja ini, dua ahli panel sudah pun bersedia untuk memberikan pandangan mereka berkaitan undang-undang yang sedia ada, dan kita bergerak ke hadapan untuk menjadikan negara bangsa ini satu negara, sebuah negara bangsa yang harmoni, yang menghormati undang-undang dan juga menghormati perkara-perkara yang sudah pun termaktub di dalam perlembagaan negara kita Malaysia. Datuk Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein, seorang penganalisis undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Mahzar, seorang peguam bela dan juga peguam cara. Apa khabar Dr. Syed? Alhamdulillah kan? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Syed kerana sudi bersama kami untuk memberikan pencerahan berkaitan dengan beberapa perkara tentang undang-undang pada malam ini. Jadi berkaitan dengan kes yang berlaku ke atas Menteri Besar Kedah, mungkin kita tidak menyentuh tentang isu kes, tetapi akta yang dikenakan iaitu Akta Hasutan 1948, Seksyen 4-1-A dan juga 4-1 itu. Dan kita sedia maklum juga akta ini bukan perkara baru, Datuk dan juga Doktor. Sudah pun diwujudkan sejak zaman British lagi, 1948, dan ada beberapa pindaan dalam beberapa kali sepanjang negara kita merdeka ini. Jadi adakah Akta Hasutan 1948 pada pandangan Datuk Wan Ahmad Fauzi, ia sudah mencukupi, sudah kataupun menyeluruh, holistik sifatnya, berkaitan dengan undang-undang yang sedia ada untuk kita menangani isu berkaitan dengan raja, berkaitan dengan kaum, berkaitan dengan agama dan juga akta-akta yang boleh mencegah perpaduan kaum, perpaduan agama di negara kita. Pandangan awal Datuk, silakan. Saya berpandangan Akta Hasutan yang sedia ada ini tidak mampu untuk menangani isu semasa. Sebab akta ni dia terlampau umum, islah menghasut, menimbul kebencian, tidak percaya. Dan kalau kita lihat peristiwa yang berlaku sejak satu cabaran kepada keutuhan akta itu sendiri. Jadi untuk menangani isu semasa, saya melihat pindaan perlu dibuat ke atas hasutan, dan saya juga menyokong cadangan menteri supaya dia adakan akta baru. Tapi dari sudut pandangan saya, akta baru tidak semestinya bersifat civil. Ya. Ini merupakan satu cabaran baru pula sebab untuk mengadakan satu kesalahan berbentuk civil tu. Jadi saya lebih melihat pengumpulan akta yang saya cadangkan dalam temu ramah dengan akhbar, dua akta. Ya. Iaitu pertama, Rang Undang-Undang Suruhanjaya Kedaulatan Negara. Yang kedua, Rang Undang-Undang Kesetiaan Sumpah Jadual ke-6 Perlembagaan. Ini antara alternatif kepada cadangan pindaan kepada Akta Hasutan. Okey, kita akan minta Datuk jelaskan lagi tentang berkaitan dengan akta baru itu dan juga apa maksud Suruhanjaya Kedaulatan Negara itu selepas ini. Tetapi dalam Akta Hasutan 1948, apabila British mewujudkan akta ini, lebih kepada kesalahan-kesalahan kerana menghasut, membangkitkan kebencian, tidak taat setia kepada raja atau kerajaan, menghasut rakyat untuk mendapat perubahan dengan cara yang tidak sah, membenci kerajaan dalam konteks rasa tidak puas hati ataupun tidak menyatakan kesetiaan kepada kerajaan dan sebagainya, dan mengembangkan permusuhan antara kaum. Jadi adakah ia
tidak mampu menangani isu-isu yang berbangkit pada hari ini. Ia lebih berbentuk contestation politik, Dr. Said. Adakah orang politik ini dalam kamus dia semuanya politik, tidak ada kena-mengena dengan 3R itu ataupun hal-hal berkaitan dengan ancaman kaum, agama dan perpaduan? Pandangan Dr. Said. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan. Beginilah Tuan, kita sedang bercakap mengenai Akta Hasutan. Akta Hasutan ni diperkenalkan dulu zaman darurat oleh British 1948. Selain daripada untuk melawan anarsi-anarsi subversif termasuk komunis, juga untuk menyenyapkan lawan-lawan politik ketika itu yang mana British anggap sebagai tidak memihak kepada mereka, mereka cuba akan menyenyapkanlah. Itu pada masa itu. Dan pada masa sekarang, kalau kita tengok Akta Hasutan ni, tahun 1948, saya tak nampak ada sebab untuk kita petikaikan ataupun nak tambah baik lagi Akta Hasutan ni. Sebab Akta ni sebenarnya jarang dikuasakan. Kita tahu begitu ramai orang ataupun pemimpin politik dari hari ke hari, terutamanya bila ada pilihan raya, sama ada pilihan raya umum, pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, mereka inilah yang akan dilihat menghasut. Jadi Akta Hasutan ni kalau disalah gunakan, ia tak patut disalahgunakan, tapi pernah disalahgunakan oleh pemimpin-pemimpin yang lalu. Tapi kita kena ingat sekarang kita ada kerajaan baru. Saya tak nampak kerajaan baru nak menyalahgunakan Akta Hasutan. Selari dengan perlembagaan persekutuan yang kita ada, yang mana kita menjamin freedom of speech, kebebasan bersuara, tapi tertakluk kepada akta-akta lain, termasuk Akta Hasutan. Jadi dah cantik dah perlembagaan yang digubal dengan penglibatan kaum Melayu, Cina, India di Suruhanjaya Red. Jadi selepas persetujuan tu barulah dijadikan satu perlembagaan persekutuan yang kita terima sebagai undang-undang tertinggi di negara kita. Tapi kita, saya rasa boleh bergerak ke hadapan untuk melihat di mana ada kelemahan. Tapi akta ni sendiri saya percaya dah kuat, cuma pelaksanaannya saja. Okey, bagi Datuk sendiri, kerana Datuk ada membawa cadangan sukan dan juga akta baru perlu digubal, tetapi kalau kita lihat Akta Hasutan ini, ia terus ataupun punya banyak elemen kesalahan jenayah berkaitan dengan, dan proses sabitannya bukanlah suatu yang mudah, dia begitu luas tafsirannya, begitu rumit dan ia mengambil masa untuk proses yang panjang dan sebagainya. Jadi adakah ini antara halangan-halangan untuk kita menangani isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan perpaduan kaum, pembinaan sebuah negara bangsa yang berpadu dan sebagainya, menghormati hak-hak dalam perlembagaan yang sudah pun termaktub? Adakah ia tidak memadai berbanding isu-isu menghasut berkaitan dengan yang kita lihat pada hari ini, pada pandangan Datuk? Ya, sebenarnya kita kena faham dari segi pergubalan Akta Hasutan. Akta Hasutan lahir bukan kerana rundingan kaum. Akta Hasutan lahir daripada mengekalkan elemen jati diri yang ada di tanah Melayu. Pergubalan perlembagaan persekutuan bukan di atas kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan raja-raja. Kedudukan raja-raja, bahasa, kedudukan isu nama orang Melayu bukan dicipta oleh kaum pendatang. Tapi ini merupakan asas negara kita yang kita warisi, dan negeri-negeri yang bentuk persekutuan ini merupakan negeri yang berdaulat, negeri yang merdeka. Apa yang digunakan istilah kemerdekaan selepas itu untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang merdeka di dalam Commonwealth. Jadi isu yang ada ketika itu adalah untuk memastikan penerimaan rakyat ketika itu yang sedang dihadapi oleh ancaman komunis yang menggugat kestabilan negara. Seperti mana kata Tuan Syed Iskandar lah, untuk menghadapi isu ketika itu, ketidaksetiaan. Ada pihak yang tidak bersetuju, bukan orang Melayu. Itu isu dia. Bukan hasil dari rundingan kaum. Tetapi kuasa kedaulatan sejauh mana raja-raja berkenan untuk menyerahkan sebahagian kuasa baginda kepada Yang di-Pertuan Agong
kepada Federal Authority untuk bentuk persekutuan. Jadi kalau kita lihat isu ketika itu dari sudut penentangan Pertuan Agong, isu kesetiaan begitu tinggi, begitu jelas. Tapi pada hari ini saya rasa tidak berhadapan dengan isu ketara kesalahan. Sebab itu saya mencadangkan kalau kita ingin mengekalkan Akta Sultan, kita kena perihalkan, kena ilustrasi kepada akta tersebut. Supaya jelas kata hari ini. Kadang adakah benda itu menghasut? Kan? Adakah benda itu menimbulkan kebencian? Sejauh mana kebencian? Jadi apabila kita terlampau umum, dia akan melibatkan tafsiran yang boleh dikelirukan. Dan akhirnya bila dibawa ke mahkamah, mahkamah sendiri susah untuk membuktikan niat. Sebab suatu kesalahan jenayah bukan sahaja perbuatan itu bersifat jenayah, tetapi mesti bermotifkan jenayah. Sebenarnya tak timbul isu proceeding jenayah ni panjang atau peristiwa ni pendek. Tapi kepada pembuktian. Sejauh mana kesalahan dilakukan itu terjumlah dalam ilustrasi atau dalam peruntukan undang-undang yang sedia ada. Sebab itulah saya melihat kalau kita ingin memperkasakan, ingin meneruskan Akta Sultan ini, maka kita perlu perjelaskan butiran. Kalau tak kita pergi, kalau nak kekal peraturan ini secara sedemikian tak ada masalah. Kita boleh ada akta secara spesifik untuk menangani isu semasa. Namun begitu bagi saya, akta ini kata orang relevan, masih relevan, bukan tak relevan, masih relevan. Dan kita ada juga tak dinafikan di bawah kanun kesesaan, war terhadap Yang Pertuan Agong dan sebagainya. Dan pada itu saya melihat seperti jelas tadi, kalau kita ingin menguruskan isu semasa, undang-undang itu juga mesti mengandungi kesemasan isu. Itu yang paling. Adakah Dr. Said bersetuju tentang itu? Kerana Akta Sultan sudah ada beberapa pindahan, terutamanya selepas peristiwa 13 Mei 1969 dengan Seksyen 3-1-F itu jelas memperuntukkan bahawa menjadi kesalahan bagi seseorang jika mempersoalkan hak warga negara, kedudukan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, preserban kota berkenaan dengan perkhidmatan di perkhidmatan awam, hak sebagai orang Melayu, hak anak-anak negeri Sabah dan Sarawak dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Adakah itu tidak mencukupi? Dr. Said. Beginilah tuan, kalau kita betul-betul kaji balik Akta Hasutan ni, itulah tujuan dia untuk mengelakkan ketidakstabilan dalam negara, untuk mengelakkan keadaan huru-hara dalam negara. Jadi kita ni kalau nak buat sesuatu akta, kita ada tujuan dia. Tapi kalau kita suka membuat akta baru setiap kali ada masalah, jadi penguatkuasaan tu sampai bila-bila pun tidak akan dilakukan dengan sempurna. Apa yang lebih penting sekarang ialah penguatkuasaan akta-akta sedia ada, sebab akta-akta sedia ada pun adalah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau saya boleh tambah sikit lagi, Perlembagaan Persekutuan ini perbincangan dengan British oleh Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman juga telah berbincang dengan wakil-wakil parti MCA, MIC dalam untuk membentuk keharmonian kaum bagi memastikan hak-hak semua kaum dijaga di bawah persekutuan. Contoh yang ada satu ialah mengenai agama rasmi. Agama rasmi ialah Islam, tapi agama lain tidak dihalang untuk dianuti. Begitu juga hak-hak untuk mempunyai harta, tanah Rizab Melayu, hak kaum lain tak boleh kacau, tapi kaum Melayu pula tidak boleh. Dalam Perlembagaan Persekutuan disebut mengacau, melakukan apa-apa kemusnahan pada tanah-tanah kaum lain. Jadi dah cantik dah Perlembagaan Persekutuan tu sebagai undang-undang yang tertinggi di negara kita, pula tambah dengan Akta Hasutan. Cuma pemimpin-pemimpin dahulu salah gunakan bersekali dengan ISA sebelum ni. Tetapi kita percaya kerajaan yang ada hari ini boleh lebih dipercayai daripada kerajaan-kerajaan sebelum ni. Jadi kenapa kita tak bagi peluang kerajaan yang ada hari ini melaksanakan undang-undang sedia ada, dan berbezalah keadaan sedia ada hari ini daripada kerajaan-kerajaan sebelum ni yang asyik mengeluarkan cadangan RUU baru, selepas tu penguatkuasaan boleh dibentikai. Itu pandangan saya.
Datuk Wan Ahmad Fauzi, cadangan Menteri Undang-Undang dan juga cadangan Datuk sendiri. Kalau mengikut Menteri Undang-Undang itu, akta baru 3R itu berkaitan dengan akta-akta yang boleh dilihat seperti akta keharmonian kaum, akta negara bangsa seperti ada di negara jiran kita dan sebagainya. Adakah ia memadai? Kerana keadaan kesemasaan itu Datuk angkat tadi. Kesemasaan itu bukan hanya bercakap, bukan hanya berceramah, orator-orator politik itu di pentas-pentas politik, tetapi hari ini orang awam pun mereka komen di sosial media, mereka lontarkan idea mereka di laman sosial. Mungkin mereka tidak menggunakan identiti asal mereka, menggunakan AI dan sebagainya. Adakah itu sebenarnya matlamat besar untuk kita menangani isu 3R dan juga melihat keadaan semasa? Pandangan Datuk? Ya, itulah sebenarnya dengan teknologi yang ada dari segi akta keterangan, pembuktian itu pun perlu dilihat sama. Dan saya mengulangilah, akta sultan tu dia ketika gambarannya begitu jelas. Dan kita tidak boleh melihat aspek penguatkuasaan untuk menghukum saja. Kita juga perlu melihat pembinaan jati diri negara bangsa kita. Sekian lama apabila kita bercakap tentang pembinaan jati diri, pembinaan negara bangsa, kita menekan aspek penghargaan kekayaan. Tetapi penuburan nilai jati diri, hubul watan, cinta pada watan, kesetiaan pada raja, pegangan kepada agama, tak kira pegangan pada agama Islam atau mengamalkan agama lain, dan kita lihat aspek lain, aspek bahasa kebangsaan, tulisan Jawi, dan kita menghargai adat tempatan yang menguruskan pelbagai isu. Saya lihat itulah kepentingan. Isunya bila berlaku kesalahan, kita tidak boleh melihat aspek hukuman semata-mata. Tetapi kita juga perlu mengadakan mekanisme untuk membangkitkan rasa cinta pada negara, cintakan kepada watan, elemen-elemen watan negara kita. Jadi dengan cara inilah saya rasa lebih efektif untuk menghasilkan negara bangsa kita. Kalau kita lihat cadangan saya berhubung dengan Suruhanjaya Kedaulatan Negara, kita ada basic structure, struktur asas negara kita yang termaktub dalam perlembagaan kita. Kita ada fundamental liberties, kebebasan asasi. Tapi ada pihak yang cuba membawa hak asasi. Sedangkan perlembagaan kita, fundamental liberties. Hak asasi sejauh mana dibenarkan oleh perlembagaan kita, bolehlah. Tapi kalau hak asasi yang lahir secara bertentangan dengan perlembagaan kita, orang yang tidak mengamalkan agama, ingin menuntut tidak mengamalkan agama sebagai satu hak kebebasan, tak boleh. Sebab dalam perlembagaan kita menjamin hak kebebasan untuk beragama, bukan hak untuk tidak beragama. Jadi dalam kerangka inilah yang kita perlu lihat. Jadi apa yang saya maksudkan Suruhanjaya Kedaulatan Negara ini, perkara-perkara yang diberi penekanan, yang menjadi struktur asas pada negara kita, terkandung dalam perkara 38 fasa 4, terjumlah dalam perkara 159 fasa 5, perlulah dia ada satu Suruhanjaya Kawasan Hakam yang hak asasi yang kita ambil dari International Convention kita boleh terima pakai. Kenapa yang termaktub dalam perlembagaan kita tidak kita perkasakan? Jadi inilah kedudukan yang perlu kita ada, institusi yang bertanggungjawab, yang mantau, yang melihat, yang menuburkan semangat cita pada negara. Dan pada peringkat yang kedua yang saya jelaskan sebagai respon kepada penisaranan yang berhormat Menteri ialah pergubalan akta atau orang undang-undang kesetiaan jadual ke-6 Perlembagaan Persekutuan. Hari ini kita lihat, kita ada ahli legislatif, ahli badan perundangan. Tapi yang bercakap menentang perlembagaan pun siapa? Yang bawa pindahan perlembagaan siapa? Ahli perundangan juga. Jadi mereka ini perlu setia kepada perlembagaan. Bila kita sebut kepada untuk mempertahan, melindungi, untuk memelihara, mempertahankan, menjaga perlembagaan kita, selagi perlembagaan itu masih buka kuasa, ini undang-undang. Kalau nak pindah, dia ada perkara yang boleh pindah. Ya. Ada perkara yang tak boleh dipindah, tak boleh bawa dulu. Kena dapat perkenan Majlis Raja-Raja. Ya. Ada perkara selepas dipindah 23, mesti dapat perkenan Majlis Raja kemudiannya. Dan ada perkara yang Majlis Raja tak setuju pun diteruskan juga. Pernah berlaku. Jadi di konteks inilah kita melihat ketanggungjawabkan seorang ahli parlimen. Begitu juga dalam jadual kena mensyaratkan sumpah kepada ahli eksekutif, Jumlah Menteri dan juga hakim sendiri. Supaya tidak berlaku hakim memperkenalkan suatu perkara di luar dari perlembagaan. Jangan ada pula hakim pula yang introduce undang-undang. Hakim pula mengubah undang-undang. Dia tidak boleh. Sebab itulah saya melihat semangat yang ada pada hari ini kita kurang mendidik. Kita melihat suatu perkara ni dari luar kita ambil. Daripada luar kita ambil.
Tetapi macam mana kita nak mengukuhkan negara bangsa kita yang punya identiti kita? Perkara yang diwarisi, yang diterima masih dipegang oleh majoriti rakyat kita. Jadi dari sini saya melihat bila ada perundangan yang lebih detail, lebih jelas, kita boleh mengelakkan abuse of power. Kita tak nak mana-mana pihak semata-mata menggunakan peruntukan yang generik, kita tangkap, kita bawa pada pendakwaan. Jadi ini pun saya rasa, saya percayalah, ini juga antara perkara yang pernah dibangkitkan oleh pemimpin kita yang pada hari ini membarisi kepimpinan negara, isu-isu yang disebutkan tadi, dan saya percaya benda ini juga perlulah menjadi governance kepada pemimpin pada hari ini. Ya, itu berkaitan dengan governance dan reformasi undang-undang yang kita ingin lihat berlaku di negara kita. Bagi Dr. Syed, akhir sekali, mungkin dari aspek elemen keharmonian, elemen berkaitan dengan kepelbagaian negara bangsa ini, elemen mesti menunjukkan taat setia, tidak berbelah bagi berkaitan dengan apa yang sudah pun termaktub di perlembagaan. Ia berkaitan dengan kesedaran. Dia bukan hanya melibatkan undang-undang, Dr. Syed. Bagaimana kita ingin membangkitkan dengan sokongan undang-undang yang sedia ada ataupun apa juga undang-undang baru yang ingin kita laksanakan, ia tidak lari daripada bahawa kita empowered masyarakat. Kita memberi hak kepada masyarakat bahawa kamu berada di Malaysia, kamu mesti taat dengan undang-undang, kamu mesti ikut apa yang sejarah dan bagaimana negara bangsa ini terbentuk. Pandangan Dr. Syed. Inilah Tuan, saya setuju dengan Tuan mengenai bagaimana kita sepatutnya hidup secara harmoni antara kaum. Begitulah seperti mana yang pernah dinyatakan oleh dengan izin Datuk Profesor Johan Samsudin, Haji Sabarudin, Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya selama 12 tahun, iaitu hubungan negeri dan persekutuan sentiasa harmoni di antara negeri dan persekutuan sentiasa terjaga oleh akta-akta berkaitan. Begitu juga satu lagi, Profesor Emeritus Datuk Dr. Haji Syad Faruqi yang sentiasa menekankan untuk harmoni perlembagaan persekutuan kita adalah undang-undang tertinggi negara. Kita ada akta-akta berkaitan untuk dan semua hak-hak yang ada di bawah perlembagaan persekutuan bukanlah absolut, bukanlah boleh dilakukan dengan bebas. Ianya tertakluk kepada akta-akta lain. Jadi untuk menjaga keharmonian kaum, kita ada rukun negara yang mana kalau kita ingat kerajaan baru dah mula berkempen untuk memperkenalkan ataupun lebih aktif bagi rakyat sedar adanya rukun negara dan pelbagai kempen sedang dijalankan. Jadi kempen adalah berbeza daripada undang-undang. Undang-undang kalau dah lengkap, saya percaya kita tak perlu jadi membaiki labu. Jadi kalau hal-hal politik yang sentiasa disebut di semasa kempen-kempen politik, bukanlah bermaknanya pemimpin-pemimpin politik bebas bercakap apa saja atas nama politik. Ianya mestilah tertakluk kepada akta hasutan, kanun keseksaan dan pelbagai akta-akta lain. Dan sekiranya ia serius, ianya sepatutnya boleh juga membawa kepada penahanan yang lebih serius. Contohnya di bawah SOSMA. Kalau dulu kita ada ISA, tapi ISA dah tak ada. Tapi keberanian pihak-pihak berkuasa yang ada hari ini untuk membantu kerajaan perpaduan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, keberanian itu perlu. IGP dan DIG baru adalah sentiasa dilihat oleh rakyat untuk menjadi lebih berkesan dan menguatkuasakan undang-undang. Begitu juga dengan pihak pendakwaan. Jadi kita bukan apa yang dapat lepas, tapi untuk bergerak IG untuk bekerjasama dengan efektif without fear or favor, dengan izin. Datuk Ahmad Fauzi, sedikit. Ini musim politik, musim kempen pilihan raya. Kita sentiasa ada
ataupun dia punya putaran masa itu. Bila kempen pilihan raya sama ada umum, negeri ataupun pilihan raya kecil, timbullah isu hak kaum, isu agama, isu raja-raja dan isu yang begitu sensitif. Pada mereka yang berada di pentas politik, mereka rasa ini biasa. Ini permainan politik, ini satu pentas politik. Jadi rakyat perlu melihat dari aspek itu. Tetapi bagi pakar undang-undang seperti Datuk Wan Ahmad Fauzi, adakah kewajaran kita sentiasa terkepung dengan elemen kaum ini dan kita begitu taksub dengan kepartian itu ataupun individu itu dan sanggup menggadaikan elemen keselamatan dan keharmonian yang kita cuba jaga sebaik mungkin. Pandangan Datuk Wan Ahmad Fauzi supaya kita belajar daripada episod-episod seperti pagi ini di Mahkamah Session Selayang itu. Ya, sebenarnya isu ini pernah dibangkitkan oleh pemimpin yang sekarang ini bersi kepimpinan. Kan? Dan kali ini saya hasratkan kita atau kerajaan sepatut membuka seluas-luasnya siaran TV supaya tidak berlaku tomahan, fitnah, cercaan dan sebagainya. Bagi peluang parti ini dia nyatakan manifesto dia. Dan dia jawab hujah dia. Macam mana dia nak mengukuhkan perpaduan. On recorded. Parti ini akan jawab balik. Lepas tu dibagi perbincangan pula antara satu sama lain. Biar dia subur. Jangan kata orang hanya hentam-hentam. Saya lihat Wak Ima dalam kumpulan WhatsApp group pun kalau saya cadangkan supaya kita kenapa tak boleh kita kemuka pandangan. Daripada pagi sampai pagi lah next day, asyik menghentam kita recycle. Dia dah dapat puas hati. Ya. Betul Tuan Syed? Kan? Ya. Jadi, why not? Kita bagi satu TV. TV pun banyak kaya. Lebih kaya, ada iklan, rakyat nak tengok. Pemimpin kita, calon kita bercakap. Betul Tuan Haji Nazri kan? Ya. Bagi isu kedudukan orang Melayu dengan kaum lain. Macam mana kita nak imbang keharmonian. Apa wawasan dia? Apa dia nak buat? Rakyat boleh bertanya isu. Saya sebenarnya, maaf cakaplah, bukan saya nak kempen pasal Ahmad Dhani ni. Saya ada baca buku Malaysia Ahmad Dhani. Berteraskan pemerintah Rasulullah. Dan saya lihat perkara ini perlu diberi peluang sebenarnya. Jangan cepat kita melatah. Sebab saya baca yang versi barulah, versi lama saya tak tahu. Kan? Jadi banyak pendekatan yang dibawa dengan merujuk kepada nas, dengan merujuk pada keharmonian kaum. Dan kita mesti berani berdepan. Kita mesti berani bersuara. Jangan kita duduk belakang tema tertentu, kita tak nak bersuara. Jadi kita nyatakan rumusan. Jadi saya rasa perkara ini perlu diwacanakan supaya rakyat tahu bahawa kerangka Malaysia Madani ini menjunjung perlembagaan kita. Framework dia. Jadi biar dia wacana, biar rakyat tahu. Kalau ada yang nak bertanya, kalau dia kata tak setuju, ditunjuk mana kerangka lebih baik. Jadi saya rasa kematangan politik mesti disuburkan. Saya mohon Asrul Awani dijadikan mungkin media utama untuk membawa mewacanakan pemimpin politik untuk menyatakan wawasan mereka dan menjawab isu. Apa yang berlaku waktu dulu, ke depan macam mana. Itu pada saya. Dengan ada macam ni, saya rasa boleh mengurangkan polemik, perkara tak jelas. Terima kasih yang berbahagia Datuk Profesor Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, penganalisis undang-undang dan juga pakar undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa, saudara Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Mahzar, seorang peguam bela dan juga peguam cara. Jadi itu saja perbincangan kami berkaitan dengan Akta Hasutan dan juga kita bergerak ke hadapan dalam mengenai isu-isu kaum, agama dan juga raja-raja Melayu. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.